Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung lagi sesi PDPR kita untuk minggu ni. Okey, dalam tajuk yang sama lagi, bab 2 respirasi. Okey. Dah harapkan kamu sudah bersedia untuk sesi PDPR kita. Okey, dah harapkan kamu dah menyiapkan modul yang kemarin. So, hari ni kita akan sambung lagi nah. Okey, hari ni kita akan bincang mengenai subtopik 2.4 iaitu adaptasi dalam sistem respirasi. Okey. Okey, di akhir pembelajaran murid boleh apa? Yang pertama, dapat mewajarkan bagaimana sistem respirasi beradaptasi dalam situasi yang berbeza. Okey, sistem respirasi beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Apa maksud dia? Okey, struktur respirasi kebanyakan organisme termasuklah manusia mempunyai 3 ciri untuk memastikan pertukaran gas cekap dengan persekitaran. Kalau kita ni ada 3 ciri tertentu yang mana dia akan memastikan gas ni cekap untuk bertukar mengikut persekitaran kita. Okey. 3 ciri tersebut ada seperti berikut. Yang pertamanya, permukaan struktur respirasi yang lembab seperti permukaan alveolus yang lembab. Tengok dalam paru kita ada alveolus ni mesti lembab. Barulah pertukaran gas tu cekap antara gas karbon dioksida dan gas oksigen. Yang kedua, struktur respirasi yang nipis seperti dinding alveolus dan kapilari darah setebal 1 sel. Ni kalau kita tengok dinding alveolus tu dan kapilari darah tu dia rapat, dan rapat tu dia punya nipis dia hanya setebal 1 sel saja. Jadi pertukaran gas tu akan cekap. Dan yang ketiga, luas permukaan struktur respirasi yang besar seperti luas permukaan berjuta-juta alveolus. Kalau tengok dekat paru kita tu ada banyak berjuta-juta alveolus, menyebabkan struktur dia besar. Bila struktur dia besar, okey, dia akan mudah untuk pertukaran gas tu berlaku. Okey. Organisma yang berlainan mempunyai sistem respirasi yang berbeza. Okey, dan adaptasi untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas dalam persekitaran termasuklah kulit lembab, insang dan trakea. Okey, kita tengok binatang-binatang lain ataupun jenis lain, makhluk lain, okey, dia ada sistem respirasi yang berbeza, tak sama macam manusia. Okey, ada haiwan dia tak ada alveolus tapi dia ada insang. Kita tengok satu-satu noh. Dia menggunakan insang, atau ada binatang dia guna kulit yang lembab. Okey, ada juga sistem trakea. Okey, tengok satu-satu nanti. Okey, kita tengok katak mer. Katak adalah katak mer ke katak tak mer ke. Okey, dia mempunyai kulit lembab. Okey, amfibia seperti katak mempunyai organisma yang boleh hidup di darat dan air. Okey, kita tengok katak ni dia amfibia. Amfibia ni maksudnya apa? Boleh hidup di darat dan air. Siapa dia boleh macam tu? Sebab struktur respirasi katak dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas semasa berada di darat. Dia punya sistem respirasi dia boleh duduk dalam mana-mana keadaan. Okey, supaya cekap untuk tukar gas masa berada di darat. Selain paru, katak lazimnya menggunakan kulit luar lembab untuk pertukaran gas. Okey, katak ni ada paru, tapi dalam masa sama ada kulit lembab untuk pertukaran gas. Maksud setiap kulit ni boleh pertukaran gas dia berlaku. Okey, kulit katak nipis dan sangat telap kepada gas. Telap ni maksud apa? Dia mudah ditembusi oleh gas. Bukan ayak. Kalau ayak dia masuk ayak dia kembung . Tapi dia telap kepada gas ni maksudnya dia boleh ditembusi oleh gas. Ni kulit dia sangat nipis sampai gas pun boleh masuk. Kulit kita tak boleh. Kulit katak boleh. Hebat dah. Subhanallah. Okey, tengok kulit luar lembab warna hijau ni. Okey, dia ada lubang hidung, dia ada rongga mulut, dia ada glotis, kulit luar lembab ni, dan peparu dia. Okey, kulit katak juga mempunyai sentiasa lembab kerana diselaputi oleh lapisan mukus yang memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Dia kat kulit luar
luar ni dia ada satu mukus ataupun kelembapan dia lah, macam lembab tu kan, cair tu yang memudahkan gas gas oksigen dan karbon dioksida ni melarut dan meresap ke dalam kulit dia. Okey. Di bawah lapisan kulit terdapat jaringan kapilari darah yang padat untuk meningkatkan kadar resapan gas antara kulit dengan kapilari darah. Bawah kulit dia ni ada banyak kapilari darah yang rapat dengan kulit dia. Jadi pertukaran gas tu sentiasa berlaku dengan kulit lembab kata. Hebat kan? Macam tak, macam kulit kapilari darah ada bawah kulit. Bawah lagi pada dia jarak dia tebal. Okey, tapi kalau kulit kata dia nipis, lembab pula, so dia boleh pertukaran gas berlaku dalam badan kata. Okey, tengok ini adalah sejenis ikan buntal lah kan. Biasanya ikan kita tahu dia bernafas menggunakan insang. Ikan ialah organisma yang hanya boleh hidup dalam air. Dia tak boleh hidup darat. Sebab oleh yang demikian, struktur respirasi ikan iaitu insang dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam air. Okey, disebabkan dia hanya hidup dalam air, dia perlukan insang untuk dia bernafas ataupun meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam air. Okey. Kita tengok struktur insang, tengok macam bergaris-garis ni kan. Tengok apa cerita dia. Insang terdiri pada dua baris filamen yang halus mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. Ni ada filamen, dan unjuran nipis dan pipih dipanggil sebagai lamela. Bilangan filamen dan lamela menghasilkan luas permukaan yang besar. Bilangan ni banyak. Menyebabkan luas permukaan dia jadi besar, memudahkan pertukaran gas. Jadi pertukaran gas pun berlaku dengan oleh sebab ikan hidup dalam air, insang dikelilingi oleh air dan hal ini memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Insang ni penuh dengan air. Bila ini menyebabkan gas dalam air tu boleh tukar lah dengan dalam insang ni. Dia boleh meresap dan melarut dalam insang ni. Kita tengok ni ikan ni kan. Ini kan. Ni dia punya insang dia. Insang ni ada filamen. Ni garis-garis. Dia rapat-rapat dua baris. Dekat dalam filamen ni ada apa? Ada lamela. Bila air masuk, dekat lamela ni ada kapilari darah dia. So gas akan masuk dan meresap dalam lamela ni. Dan gas kapilari darah ni akan membawa gas oksigen terus ke paru dia untuk pertukaran gas lagi kan. Okay, ini adalah ikan belecak. Ikan belecak banyak ni kalau kat tuba, tengok apa kenal ikan ni. Okey, dikelaskan sebagai ikan amfibia kerana organisma ini bernafas melalui insang seperti ikan dan kulit luar lembab seperti amfibia. Dia boleh bernafas guna insang dia. Dalam masa sama kulit dia lembab juga, boleh bernafas menggunakan kulit lembab bila duduk dalam air. Okey. Ini ikan belecak. Tahu kan? Apa? Tembakui apa bagi. Okey, ini belalang. Belalang dia bernafas guna apa? Sistem trakea. Sistem respirasi serangga ialah sistem trakea yang terdiri daripada tiub udara yang dikenali sebagai trakea. Okey, ni belalang dia ada sistem trakea. Kita tengok macam mana. Udara masuk atau keluar daripada trakea melalui liang pernafasan yang dikenali sebagai spiracle. Liang udara dia masuk atau keluar melalui liang pernafasan yang dikenali sebagai spiracle. Pembukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injap yang membenarkan udara keluar dan masuk ke dalam badan. Kita tengoklah macam mana dia proses pertukaran gas tu dalam trakea ni. Okay, ini baca dulu. Pembukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injap, dari injap dia. Okay, yang membenarkan udara keluar dan masuk di dalam badan. Okey, kita tengok ni sistem trakea ni, dia panjang ke dalam badan dia. Pernafasan dia. Dia ada kantung udara dalam sistem pernafasan dia. Okey. Oksigen masuk, dia masuk ikut pernafasan, nafas hidung dia ataupun kawasan mulut dia. Dia akan masuk, kemudian dia akan melalui trakea ni. Okey, trakea ni lah akan membuat proses pertukaran gas. Di spiracle ni. Spiracle ni maksudnya ni kawasan-kawasan ni.
Kita besarkan sikit supaya boleh nampak. Ni particle ni masuk, dia akan pertukaran gas, keluar masuk di sini. Masuk gas oksigen, keluar gas karbon dioksida. Masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Okay, dia akan melalui struktur badan dia. Okey, dan ni trakea memanjang terus ke belakang badan dia. Okay, dalam masa sama dia ada tracheol. Tracheol yang melekat pada otot supaya dia menghantar gas oksigen pada otot-otot ni supaya dia boleh. Kalau kan kita belajar dalam respirasi, kalau gas tak sampai kepada otot-otot, matilah sel otot tu kan, ataupun tisu tu. Jadi dia akan hantar gas oksigen tu kepada otot-otot dia dan sel-sel tisu dia menggunakan tracheol. Okey, trakea. Trakea terbahagi kepada dua cabang-cabang lu dikenali sebagai tracheol. Tracheol mempunyai dinding yang nipis dan lembap untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Bilangan tracheol yang banyak juga menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus ke sel. Setengah serangga seperti belalang mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya. Okay, kantung ini diisi dengan udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dengan persekitaran dalam aktiviti cergas kan, jenis belalang, pepatung, laba-laba apa semua ni, dia jenis yang mempunyai trakea. Dan bila trakea dia ada tracheol yang luas permukaan dia besar supaya pertukaran gas tu berlaku. Okay. Dan dia ada kantung udara dalam sistem trakea. Okay. Kantung tu diisi udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas antara tisu dengan persekitaran alam. So, kantung gas tu dah rapat dengan tisu-tisu dia, tisu-tisu badan dia supaya pertukaran gas tu berlaku. Okey. Tu hari ni kita dah bincang mengenai beberapa jenis pernafasan lain selain daripada manusia kan. Manusia kita tahu ada alveolus yang lembab, alveolus yang banyak. Okey. Dan ada yang lebih hebat Tuhan bagi juga. Macam katak dia ada kulit yang lembab. Ada ikan dia ada insang, dan serangga dia ada trakea. Macam harimau, singa, kucing, gajah apa semua tu, mereka guna sistem pernafasan dalam macam kita ada paru. Mereka tak guna kulit lembab, mereka juga tak guna trakea. Okay, kalau binatang macam kecil-kecil macam belalang, semut, laba-laba, pepatung lah, rama-rama, mereka ada trakea. Dan mereka tak guna kulit lembab. Yang kulit lembab ni biasanya binatang yang hidup dua alam. Okay. Itu saja untuk hari ni. So kita akan nanti kita akan kita akan bincang apa lagi yang berkaitan dengan sistem pernafasan yang beradaptasi dengan persekitaran. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kamu dapat sesuatu dalam perbincangan kita. Kita akan jumpa lagi pada sesi PDPR yang seterusnya minggu depan, InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.